Okey, perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang merujuk kepada perlakuan seseorang. Menurut Gardner, etika atau etik merupakan perkataan bahasa Inggeris yang berasal daripada bahasa Greek iaitu ethikos yang bermaksud moral, manakala ethos pula bermaksud sikap atau adat. Etika artinya disiplin atau peraturan yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Menurut Tyros, etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang. Manakala menurut Kamus Dewan edisi ketiga, etika merujuk kepada dua makna, iaitu etika ialah ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akhlak atau moral, ataupun prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Malah, ia juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Contohnya etika perkhidmatan awam yang melibatkan kaki tangan awam. Saravanan pada tahun 2018 mendefinisikan etika sebagai satu set peraturan yang berkait rapat dengan nilai-nilai moral serta norma suatu masyarakat. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada peradaban. Peradaban berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ketamadunan. Peradaban sering dikaitkan dengan budi pekerti, kesusilaan dan kesusastraan. Sebelum kedatangan Islam, peradaban dimaklumkan sebagai budaya yang bertunjangkan kepada keseluruhan nilai dan kehalusan budi pekerti. Dalam istilah Melayu, peningkatan hidup masyarakat ialah sama dengan kemajuan ataupun pembangunan. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab telah digunakan dan diterima pakai dalam istilah Melayu sehinggalah sekarang. Nilai etika yang berkait rapat dengan agama menjadi pemangkin kepada kemenjadian insan yang berbudi tinggi dan berdaya saing. Ketamadunan sesebuah bangsa juga bermula daripada tahap penghayatan dan pengamalan sesebuah bangsa mengamalkan etika dan akhlak yang terpuji dalam kehidupan seharian mereka, serta meliputi semua bidang sama ada berkaitan urus niaga, pendidikan, sosial, politik dan keseluruhannya. Penghayatan dan pengamalan etika yang tinggi akan meletakkan sesebuah negara sebagai negara yang bertamadun dan penuh peradaban. Sekian, terima kasih. Hari ini saya ingin membentangkan tentang ekonomi dan pasaran zaman era pra-kolonial. Ekonomi dan pasaran pada zaman pra-kolonial ialah fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversi tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era pra-kolonial, diakini telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, Cina, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman itu juga, Kesultanan Melayu Melaka menjadikan kegiatan perdagangan adalah kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Rumusan dari semua ini, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Link rujukan saya telah sediakan di bahagian paling bawah. Assalamualaikum, saya akan menerangkan ekonomi pada zaman kolonial. Zaman kolonial merupakan satu zaman di mana berlaku eksploitasi kekayaan dan juga penindasan terhadap negara yang dijajah, kerana niat utama mereka adalah bagi mengawal keuntungan semata-mata terutama di tanah Melayu. Oleh itu, golongan seperti pelabur barat serta Cina telah berkuasa dalam mengawal hasil-hasil bumi di tanah Melayu.
Ekonomi sangat penting bagi sesebuah negara kerana dapat meningkatkan dan memajukan negara masing-masing. Terdapat pelbagai jenis hasil bumi di Malaysia dari segi pertanian dan perlumbungan seperti lada hitam, tebu, kopi, padi, sawit, biji timah dan emas dan lain-lain. Pertama, lada hitam. Tanaman ekspor yang paling awal diusahakan di Pulau Pinang secara khususnya dan juga di negeri-negeri selat secara amnya adalah lada hitam. Benih pokok lada hitam di Pulau Pinang didatangkan dari Sumatera. Tanaman lada mungkin dimulai di kawasan Sungai Kualang oleh orang-orang Cina. Pada tahun 1798, terdapat 533,230 pokok lada hitam ditanam di Pulau Pinang pada tanah seluas 700 hingga 900 ekar. Yang kedua adalah tebu. Kegiatan ekonomi yang seterusnya diusahakan di Malaysia ialah tanaman tebu. Tanaman ini dilakukan oleh orang-orang Cina, terutamanya yang tinggal di kawasan Batu Kawan dan juga di Bukit Tambun, iaitu di seberang perai antara tahun 1818 sehinggalah tahun 1820. Yang ketiga adalah kopi. Selain itu, terdapat juga pertanian seperti penanaman kopi di Malaysia pada zaman kolonial yang telah diusahakan di beberapa buah negeri seperti Selangor, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan juga Sarawak. Tanaman kopi merupakan sejenis tanaman jangka masa panjang. Ladang-ladang kopi ini kebanyakannya dimiliki oleh orang-orang Eropah seperti British, Belanda dan juga Perancis. Penanaman kopi pada masa ini meningkat dan merebak dengan cepat. Menjelang akhir abad ke-19, tanaman kopi di Tanah Melayu mengalami kejatuhan harga di pasaran dunia kerana mempunyai pesaing dari luar negara seperti Brazil dan juga mengalami masalah serangan penyakit. Yang keempat adalah padi. Masyarakat Melayu pada zaman penjajahan British adalah berasaskan pengeluaran pertanian. Padi merupakan satu tanaman yang diusahakan dengan ditanam secara bendang. Tokoh agung Melayu seperti Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zaba pernah mengusahakan tanaman padi. Permintaan beras dalam negeri yang semakin meningkat dan berlaku pula kemerosotan pekerjaan tradisional. Semasa zaman kolonial, 60% daripada seluruh kawasan padi ialah barat laut, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, seberang perai dan Perak, manakala 23% adalah di timur laut, iaitu Kelantan dan Terengganu. Yang kelima adalah sawit. Tanaman sawit telah diperkenalkan di Semenanjung, iaitu di Kuala Selangor pada tahun 1850-an, tetapi hanya ditanam sebagai pokok hiasan. Namun menjelang tahun 1917, kemunculan ladang kelapa sawit yang pertama telah menampakkan usaha untuk mengkomersialkannya apabila munculnya pengeksportan secara besar-besaran terhadap tanaman ini. Penggunaannya melibatkan pembuatan sabun, lilin, penyada timah, margarin, minyak sayur dan minyak untuk enjin. Yang keenam adalah arang batu. Perusahaan arang batu di Tanah Melayu mula diperkenalkan di Batu Arang, Selangor. Arang batu menjadi bahan bakar. Ketika itu, Tanah Melayu tidak ada petroleum maupun gas asli. Arang batu digunakan bagi menggerakkan kereta api sebagaimana di England. Yang ketujuh adalah emas. Pelembungan emas telah dijalankan di Malaysia pada masa itu. Pahang merupakan salah sebuah negeri yang terkenal dengan penghasilannya. Tanah Melayu sebenarnya tidak mempunyai simpanan emas yang banyak jika dibandingkan dengan biji timah, biji besi dan lain-lain lagi. Oleh kerana banyak emas yang terdapat di Pahang, pihak barat juga berminat dengan emas kerana dipercayai emas mempunyai nilai yang tinggi dan dapat memberikan keuntungan yang banyak kepada mereka. Kesan daripada penjajahan British ke atas Tanah Melayu, hampir semua emas di negara telah dikorek habis-habisan oleh penjajah seperti bekas-bekas lombong di Jeli, Gua Musang dan juga tanah merah di Kelantan yang kini menjadi lombong mati. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, dalam perbincangan ini telah merangkumi perbandingan kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Malaysia secara amnya
perkembangan ekonomi sepanjang zaman kolonial telah banyak membantu negara khususnya dalam pembentukan struktur ekonomi yang ada pada hari ini. Hal ini telah memberikan manfaat kepada penduduk Malaysia khususnya. Okey, sekarang saya akan meneruskan isi saya tentang faktor ekonomi dan pasaran di zaman era pasca kolonial. Pasca merupakan satu petanda kepada wacana yang dihasilkan setelah berlakunya pertembungan di antara penjajah dengan yang dijajah. Pasca kolonial juga bermaksud impak penjajahan yang berlaku terhadap budaya, iaitu dari mula berlakunya era penjajahan hingga kini. Manakala kesusasteraan pasca kolonial lahir akibat kewujudan kesusasteraan Commonwealth. Hal ini digunakan sebagai alat penerusan dominasi kolonial dalam wacana kolonial dahulu. Oleh itu, warga tanah jajahan menolak peranan kesusasteraan Commonwealth. Pasca kolonial juga boleh dikaitkan dengan dekoloniasi di dalam buku The Rage of the Earth oleh Frantz Fanon. Ini adalah contoh kod yang terkandung dalam buku tersebut. Tahukah anda, menurut penulis, terdapat 5 perdebatan yang timbul terhadap pengertian sebenar pasca kolonial. Yang pertama, jika dilihat dari segi bahasa, pasca kolonial menunjukkan makna era selepas atau sesudah zaman penjajahan. Walau bagaimanapun, istilah ini tidak tepat penggunaannya di setengah negara yang mengalami sejarah penjajahan kuasa yang bersilih ganti. Kedua, kekeliruan yang timbul berkaitan dengan istilah ini adalah berkaitan dengan kewujudan perbezaan corak penjajah di antara negara-negara bekas tanah jajahan. Kesan baru itu seolah-olah tidak wujud proses perungkaian penjajahan atau tindakan nyah pusat di negara settler kolonis tersebut. Yang ketiga, golongan Marxis membantah penggunaan pasca kolonial yang dianggap oleh mereka sebagai mengelirukan, tidak kena pada tempatnya dan tidak mencerminkan realiti. Hal ini kerana mereka beranggapan era kolonis hanya berakhir secara kasar, iaitu dalam bentuk pembebasan geografi. Hakikatnya, imperialisme dan kolonialisme itu berlangsung secara eksploitasi ekonomi dan politik. Justru disebabkan perkara ini, istilah pasca kolonial dilihat mengelirukan dan mereka lebih gemar menggunakan perkataan neokolonial sahaja. Keempat pula, kekeliruan istilah pasca kolonial turut timbul disebabkan bidang ini merangkumi pemikiran feminisme, iaitu pemikiran tentang dunia wanita. Ini mempersoalkan penguasaan ilmu oleh kaum wanita yang diwarnai dan dimonopoli oleh pemikiran lelaki. Istilah pasca kolonial tidak terikat kepada konsep giliran masa, yakni sesuatu selepas sesuatu. Sebaliknya merujuk kepada aspek konsep, idea atau pemikiran tentang sesuatu. Menurut penulis lagi, konsep dan pemikiran yang menjadi latar belakang permanaan pasca kolonial ialah pertembungan di antara penjajah dengan negara yang dijajah dan kesan penjajah terhadap anak watan tanah jajahan sejak era dan proses perjalanan itu bermula sehinggalah kini. Namun dari segi aspek ekonomi dan pasaran dalam era pasca kolonial, ia menyatakan bahawa kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Tahukah anda, sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963, prestasi ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Keluaran dalam negara kasar sebenar berkembang sebanyak 65% setahun dari 1997 hingga 2005. Prestasi kemuncak pada awal 1980-an menjelang pertengahan 1990-an ketika ekonomi mengalami pertumbuhan pesat yang stabil, rata-rata hampir 8% setiap tahun. Tahap pelaburan asing dan domestik yang tinggi memainkan peranan penting kerana ekonomi mempelbagaikan dan dimodernkan apabila bergantung sepenuhnya pada produk utama seperti getah dan timah. Malaysia hari ini adalah negara yang berpendapatan menengah atas dengan ekonomi pelbagai sektor berdasarkan perkhidmatan dan pembuatan. Dan juga Malaysia adalah salah satu pengeksport terbesar komponen semikonduktor dan barang elektrik, energi suria dan teknologi maklumat dan komunikasi, produk ICT di dunia. Perkembangan ekonomi di Malaysia amat penting kerana ia dapat menggunakan jurang ekonomi antar kaum, dapat memupuk perpaduan kaum mewujudkan peluang pekerjaan,
dan dapat menurunkan kadar kemiskinan serta dapat meningkatkan taraf hidup bagi rakyat. Malaysia sebagai sebuah ekonomi kecil dan terbuka menghadapi pelbagai cabaran. Isu global seperti peningkatan ketegangan perdagangan dan ketidakteduhan terus memberi kesan berperangan. Dari sudut industri, volatiliti pendapatan pekebun kecil, industri pelancongan yang kurang dinamik dan tahap penggunaan teknologi yang rendah terus memperlahankan ekonomi negara. Justru, kerajaan akan menggadaikan usaha bagi menangani kebimbangan rakyat dan merancangkan semula ekonomi. Selain itu, negara masih bergantung kepada pekerja asing berkemahiran rendah terutamanya bagi sektor pembuatan. Hal ini menjejaskan peluang pekerjaan kepada tenaga kerja tempatan. Perkembangan teknologi yang pantas memerlukan negara untuk merubah selari dengan trend tersebut. Faktor utama yang menyumbang pada situasi ini termasuk penyelidikan yang masih berkurangan, akses terhad kepada kumpulan bakat serta modal yang tidak mencukupi. Industri pelancongan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi dengan menyumbang 15.2% daripada KDNK pada 2018. Malaysia menduduki tangga ke-15 dari segi ketibaan pelancong dan ke-21 dari segi hasil terimaan pelancong dalam kalangan 50 negara. Secara ringkasnya, peristiwa pasca kolonial merupakan peristiwa bersejarah yang membuktikan dan menunjukkan perkembangan ekonomi di Malaysia yang telah membawa kepada pembangunan peradaban dan penanaman etika yang baik dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, topik yang terakhir yang akan kami bentangkan adalah dasar ekonomi baru. Penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural iaitu melalui amalan pecah dan perintah. Pihak British juga telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara lain seperti negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor peleburan biji timah, perdagangan dan peladangan. Selain itu, penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel kereta api dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum pembangunan luar bandar dan bandar bertambah besar. Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Malaya pertama, kedua dan Rancangan Malaysia pertama dirancang untuk menitik beratkan kepada segi pertumbuhan dan perbaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Okey, apa yang kita dapat lihat dari sudut rasional, penduduk pada tahun 1970 didapati 49.3% dari semua keluarga di semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Dari jumlah semua keluarga miskin, 86% berada di kawasan luar bandar, manakala 14% di kawasan bandar. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti yang berikut. Okey, apa yang dapat saya ringkaskan melalui jadual ini? Kaum Melayu menunjukkan kadar kemiskinan yang paling tinggi di antara kaum-kaum yang lain iaitu sebanyak 64.8%. Tetapi bagi pendapatan purata keluarga untuk sebulan menunjukkan kaum-kaum yang lain lebih tinggi berbanding kaum Cina, India dan Melayu iaitu sebanyak RM813 sebulan. Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970, pencerahan mengikut kaum adalah seperti yang berikut. Okey, dalam jadual menunjukkan pembahagian pekerjaan bagi setiap sektor. Okey, yang pertama untuk sektor pertanian bagi kaum Melayu adalah paling tinggi di antara kaum yang lain iaitu sebanyak 67.6%. Manakala untuk sektor perlobongan, kaum Cina memperolehi sebanyak 58.7% dan paling tinggi di antara kaum-kaum yang lain. Dan seterusnya, kaum Cina juga memperolehi pembahagian kerja yang paling tinggi dalam sektor perniagaan atau dikenali sebagai perdagangan iaitu sebanyak 45.5%. Kebincangan di atas dipercayakan telah merupakan suatu sebab utama kenapa berlakunya peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Peristiwa ini merupakan satu perusahaan perkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru ini adalah suatu
satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia kedua iaitu 1971 hingga 1975 untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum dan di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang sama. Objektif utama bagi DEB adalah menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi. Kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Matlamat ini juga diperkenankan bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan di antara ekonomi, sosial, kebudayaan, pendapatan dan sebagainya. Bagi untuk strategi pelaksanaan, rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata, iaitu mengurangkan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Apa yang kita dapat pelajari dalam membasmi kemiskinan? Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar, malah juga terdapat di bandar. Keadaan ini boleh mengugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang hanya tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Terdapat pelbagai usaha yang telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Yang kedua, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, memodernkan kehidupan di luar bandar. Yang keempat, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan di Bumi Putera. Dan yang kelima, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Apa yang dapat saya perolehi dalam penyusunan semula masyarakat ialah telah menjadi satu hasrat kerajaan supaya menjelang pada tahun 1990, pemilikan saham atau ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini, di mana penyertaan Bumi Putera sebanyak 30%, 40% bukan Bumi Putera dan 30% terdiri daripada pelabur-pelabur luar negeri. Dalam mencapai matlamat penyusunan semula dasar ekonomi baru, strategi berikut telah disusun dengan meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Yang kedua, menambah dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah seperti Dara, Kesedah, Kejora dan sebagainya. Okey, apa yang dapat saya simpulkan atau dijadikan sebagai kesimpulan dalam dasar ekonomi baru ialah bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses perbasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangan, ia malah juga memerlukan perubahan sikap tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta.